Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih Allah di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat memberikan masa lapang kepada kita untuk diisi dengan majlis ilmu. InsyaAllah kita sambung kuliah 40 hadis kemuliaan kota Mekah, dan kita dah sampai pada hadis yang ke-5. Tajuknya larangan melakukan maksiat di Mekah. Sekali lagi saya ulangi, tajuknya larangan melakukan maksiat di Mekah. Masya Allah. Daripada tajuk ni pun kita dah faham. Pergi ke Mekah ni tujuannya untuk melakukan ibadah, bukannya nak buat maksiat. Hadis-hadis lalu telah menjelaskan kelebihan Makkah sebagai bumi yang dimuliakan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hadis yang sebelum ni kita dah bacakan tentang kemuliaan kota Mekah, juga menjadi kota kesayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga terdapat amaran keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang melakukan kejahatan di kota Mekah seperti berikut. Selain daripada hadis-hadis yang menceritakan galakan berbuat kebaikan di kota Mekah, namun begitu ada juga hadis yang berbentuk ancaman ataupun amaran kepada mereka yang berniat ataupun melakukan maksiat di kota Mekah. Hadisnya berbunyi, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalathatun mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyah wa muttalibu damimri'in bighairi haqqin liyuhari qadamahu. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa dia Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dimurkai Allah ada 3 golongan. Yang pertama mulhid, yakni mereka yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar yang berada di tanah haram. Buat maksiat, dosa besar pula tu, dan dilakukan di Makkah, di tanah haram. Kedua, orang yang menginginkan ajaran jahiliah dalam agama Islam pula. Dah elok-elok Islam, dia nak kembali kepada zaman jahiliah. Dia nak buat balik apa yang pernah dia buat ketika zaman jahiliah. Sedangkan zaman jahiliah ialah zaman kegelapan. Nabi telah mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam yang terang. Tapi dia nak patah balik pula, duduk dalam gelap. Dan yang ketiga, orang yang sangat berkeinginan menuntut darah, yakni membunuh orang lain tanpa hak agar dapat menumpahkan darahnya. Ini yang kita lagi pelik. Pergi ke Mekah, pergi ke tanah haram untuk membunuh orang pula. Dia nak bunuh orang. Bunuh pula orang yang tak bersalah. Kan? Tanpa hak. Baik, mari kita tengok apakah huraian daripada hadis riwayat Al-Bukhari itu tadi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kemurkaan ni maknanya Allah marah bebenar. Allah cukup tak gemar. Tak suka, marah terhadap 3 jenis manusia kepada semua umat Islam. Antaranya ialah mereka yang melakukan dosa-dosa besar di dalam kawasan tanah haram.
Masya Allah, dah pergi ke Mekah, dah sampai ke Mekah, dia boleh pula melakukan dosa-dosa besar, boleh pula menyembah berhala pula. Memanglah masa zaman jahiliah dulu di Kaabah tu pun ada patung berhala, Mana, Uzza, Lata. Itu kira bapak-bapak patung lah. Kemudian ada lagi patung-patung kecil. Kalau kita tengok baliklah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata kota Mekah itu ketika zaman jahiliahnya macam itulah dia punya keadaannya. Kemudian dia nak nak berzina, nak berjudi, nak minum arak. Itu yang kata dosa-dosa besar tu. Mereka yang melakukan amalan jahiliah, kan, lebih kurang lah tu. Melakukan amalan jahiliah dengan melakukan dosa-dosa besar tu lebih kurang lah tu. Masa zaman jahiliah dulu, memang huru-hara, memang teruk. Tapi itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita respect, yang kita cukup tabik spring tu, sebab Nabi Muhammad sikit pun tak terkesan, tak terpengaruh dengan bi'ah, dengan suasana, dengan environment masyarakat Arab yang berada pada keadaan jahiliah yang begitu dia punya kehidupannya yang begitu teruk, kesyirikan, kesesatan, dan macam-macam lagi. Itu yang hebatnya, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tentunya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Mereka berkeinginan membunuh orang lain. Yang ini lagi parah. Pergi ke Mekah nak bunuh orang pula. Orang pergi ke sana nak tolong orang, nak mudahkan orang. Macam kita yang pergi buat haji, buat umrah kan, kalau boleh kita nak berbuat baik kepada orang, bukannya nak bunuh orang. Ni berat ni, bunuh. Sebab itu dalam Islam ni bunuh balas bunuh. Dia panggil hukum qisas, bunuh balas bunuh. Baik, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari, istilah al-mulhid yang disebut dalam hadis ini bermaksud golongan yang keluar daripada agama. Adapun jika dinisbahkan kepada pelakuan dosa, ia membawa maksud melakukan dosa besar. Dia ada dua maksud lah di sini bila Nabi sebut mulhid. Yang pertama sekali, keluar daripada agama, dah elok-elok menjadi seorang Muslim, jadi orang Islam, tiba-tiba dia keluar pula daripada agama. Dan kalau kita tengok apa hadis yang Nabi sebut tentang golongan yang murtad, yang keluar daripada agama, setelah diberi tempoh, setelah diberi masa, diberi nasihat supaya kembali kepada agama, tapi kalau masih lagi dia tak nak, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang keluar daripada agama, yang tukar agama, maka hukumannya ialah bunuh. Bunuh. Baik, maksud yang kedua ialah melakukan dosa besar. Dia nak buat dosa-dosa besar di tanah haram. Bayangkan kalau buat dosa besar ni di luar daripada Mekah pun dah nama pun dosa besar, apatah lagi dia buat pula di kota Mekah, kota yang memang disucikan, kota yang memang dihormati sejak daripada diciptakan langit dan bumi lagi. Masya Allah, lagilah berganda-ganda dia punya dosanya. Baik, amaran ini bukan sahaja ditujukan kepada mereka yang keluar daripada agama Islam, sebaliknya kepada mereka yang melakukan apa sahaja keburukan dan kezaliman di tanah haram. Selain itu, ia juga merupakan perbuatan yang amat dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang melakukannya dijanjikan dengan azab dan siksaan yang amat pedih di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke Mekah ni, kebiasaannya memang tujuannya ialah untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Saja-saja nak pergi melancong, nak jalan-jalan tu mungkin taklah kot. Kita nak pergi tu kerana niatnya untuk mengerjakan haji, mengerjakan umrah, ataupun dalam maksud yang lain untuk beribadah. Untuk beribadah, kita nak
ya, kita nak solat di dalam Masjidil Haram, kemudian kita nak baca Al-Quran, kemudian kita nak berzikir, kita nak beriktikaf, ya, kita nak tawaf di Kaabah, kemudian kita nak sa'i, kan, antara Safa dan Marwah. Itulah di antara ibadah yang boleh kita laksanakan, kan. Bukannya kita pergi tu nak buat maksiat pula. Sebab itulah selalu kita dengar pembimbing umrah, asatizah, guru-guru agama kita berpesan sampai di sana, ya, jaga mulut kita ni, jangan cakap benda yang tak elok. Itu baru dalam bab mulut je, jangan bercakap benda yang tak elok, sebab nanti apa yang kita cakap tu kadang-kadang dia dapat tu cash, ya, dia dapat tu cash, tunai sekejap, itu juga Allah balas. Itu baru dalam bab bercakap, belum lagi dalam perbuatan kita yang melakukan benda yang tak elok, yang tak baik, maksiat lagi lah tak boleh, kan. Malah bukan setakat yang kita cakap, yang terdetik dalam hati pun, kalau boleh janganlah berfikir benda-benda yang tak elok, kan, ataupun dalam hati itu ada perasaan-perasaan yang tak baik. Namun begitu, ya, kalau setakat benda tu terpendam dalam hati je, tak dikeluarkan di mulut dan tidak diamalkan ataupun dipraktiskan oleh perbuatan kita, itu masih lagi dimaafkan. Tapi seboleh-bolehnya elakkan dalam hati berfikiran yang negatif, kemudian mulut bercakap yang tak elok, ya, perbuatan kita al-jawarih ni, anggota kita ni bertindak melakukan perkara-perkara yang maksiat, itu pun tak boleh, ya. Begitu juga kenyataan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang begitu tegas terhadap kesucian kota Mekah. Ma min rajulin yahummu bisayyi'atin fatuktabu alaihi illa anna rajulan law hamma bi'adanin abyana ay yaqtula rajulan bil baitil haram illa adzaqahu Allahu min adzabin alim. Artinya, tidaklah daripada seseorang yang berkehendak untuk melakukan keburukan maka ia ditulis ke atasnya, melainkan seorang lelaki yang bercita-cita untuk melakukan pembunuhan ke atas seseorang di Baitullahil Haram akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab yang amat pedih. Masya Allah, ya, ketika berada di tanah haram ni, di kota Mekah ni, kalau kita niat, ya, berkehendak untuk melakukan keburukan, maka ia ditulis ke atasnya. Dia punya dah ada dosanya lah, baru niat tu dah ditulis dia punya dosanya, kan. Apatah lagi dia berniat untuk melakukan pembunuhan. Tadi tu keburukan selain daripada bunuh lah. Niat nak mencuri, niat nak mengata orang, ya, benda-benda dosa-dosa yang remeh-remeh, yang kecil-kecil ni, kan, kita kata. Ini kan niat nak bunuh orang. Bila kata niat nak bunuh orang, ya, akan dicampakkan oleh Allah ke dalam azab yang amat pedih. Baru niat nak bunuh orang pun akan diazab, ya. Kalau niat nak buat benda-benda tak elok tadi ditulis berdosa dah. Tapi kalau niat nak bunuh orang, dah dikira berdosa dan akan dicampak ke dalam api neraka. Maknanya beratlah, kan. Bunuh orang di tanah haram tu dah memang tentunya berat. Dia punya kesalahannya, dia punya jenayahnya, dia punya dosanya. Baru niat pun, ya, akan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi memang taklah, kan. Kita takkanlah nak pergi bunuh orang. Tapi kalau terbunuh secara tak sengaja, entah macam mana, ya, boleh jadi terbunuh pula tu, itu lain ceritanya. Tapi sengaja, memang berniat, memang plan, memang rancang. Baik, kelebihan atau fadilat amaran keras dalam hadis di atas memberikan perbandingan kepada umat Islam mengenai kemuliaan dan kehinaan orang yang cuba melakukan perkara yang dilarang di kota Mekah. Tak samalah dengan tempat lain. Dekat Mekah ni lagi berat dia punya, ya, dia punya peraturannya, dia punya ancamannya. Kalau kita buat kebaikan, ya, kita buat ibadat, dia punya ganjaran pahalanya berlipat ganda.
Begitu juga kalau buat maksiat, dia punya dosa pun berlipat ganda. Jika terdapat ratusan ribu ganjaran pahala dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan ibadah dan kebajikan di tanah suci Mekah dengan ikhlas, sudah pasti terdapat juga laknat dan kemurkaan yang berlipat kali ganda beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan kejahatan di bumi ini. Selalunya kita nampak yang kebaikan je, pahala je yang berlipat ganda. Kita terlupa rupanya dosa pun berlipat ganda juga jika kita melakukan maksiat di kota Mekah. Baiklah, mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada hadis itu tadi. Maka yang penting ialah supaya kita dapat beramal, insya-Allah. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.